Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan istiqamah kepada kita hinggalah kepada akhir hayat kita. Jadi pada hari ini kita sambung perbincangan Kifayatul Mubtadi pada muka surat yang ke-15. Kifayatul Mubtadi muka surat yang ke-15, kitab Jawi. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ketujuh, maknanya kita dah bincang 6 perkara. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatuhu lil hawadis, yang kelima qiyamuhu binafsih, yang keenam wahdaniyah, dan pada hari ini kita masuk perkara sifat yang ketujuh yang wajib kita pelajari. Wajib kita tiap-tiap orang mukallaf yang berakal, cukup umur dan sampai suruhan dakwah, wajib di tiap kita percaya, yakni i'tiqad, beriman, dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati kita bahawasanya tetap, yakni mesti dan sabit, wajib bagi Allah Ta'ala itu, wajib bagi Allah Ta'ala yang maha termulia itu bersifat dengan hayat. Artinya, arti hayat itu hidup ataupun pehidup. Ini kita terjemah kepada Melayu, bahasa Melayu, kita terjemah dengan sifat pehidup. Jadi ini di antara akidah yang wajib kita iman. Sebab Allah Ta'ala berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Ayat yang lain, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilah, tidak ada Tuhan, illa huwa, melainkan dialah Allah itu Tuhan. Al-hayyu, yang hidup. Al-qayyum, yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Jadi di antara kewajipan yang wajib kita iman, Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Iaitu hayat Allah, satu sifat. Yang ada, yang wujudi, yang qadim, yang sedia, bukan baharu. Jadi kita beriman adanya hayat di diri Allah. Hayat Allah Ta'ala itu sedia, tidak baharu. Yang berdiri, yakni yang ada hayat itu, yakni yang ada hayat itu pada zat, pada diri Allah Ta'ala yang maha termulia. Tidak dapat diketahui akan hakikatnya, hakikat hayat. Ini kewajipan tiap-tiap kita yakin, beriman macam ni. Adanya hayat di diri Allah, hayat Allah itu sedia, tambah lagi, hayat Allah itu sempurna, hayat Allah tidak sama dengan makhluk, dan hayat Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Adapun hakikat hayat, sifat pehidup Allah Ta'ala itu, seorang pun tidak dapat ketahui akan hakikat dia. Bukan kata hayat Allah Ta'ala, bahkan hayat manusia kita pun kita tak dapat ketahui. Macam mana roh kita? Wallahu alam. Kita hidup sebab kita ada roh dalam badan kita. Allah Ta'ala hidup dengan hayat. Tak boleh kita kata Allah hidup dengan roh. Salah. Kerana roh ini ialah jisim latif. Benda yang lembut yang ada dalam badan kita. Jadi roh kita ni kita tak tahu macam mana. Maka kata ulama, roh ini berada di seluruh badan kita. Orang nak mati, roh tu akan keluar daripada ibu jari kaki. Sampai ke bukulan, tu peringkat yang pertama.
Daripada buku lali, naik sampai ke lutut, peringkat kedua. Daripada lutut sampai ke pinggang, tu peringkat yang ketiga. Peringkat yang keempat, daripada pinggang sampai ke halkum. Nah. Lepas tu pula daripada halkum naiklah keluar khilaf. Setengah kata keluar kok hidung, roh kita. Setengah kata keluar kok mata. Dan setengah kata roh itu keluar di bubun. Di arah bubun kita. Ini khilaf. Nah. Maka semua roh kita ni kata ulama penuh dalam badan kita. Macam mana hakikat roh? Wallahu alam. Tak dapat kita ketahui. Ya. Dia macam pokok tu. Contoh pokok. Hidup semuanya subur. Tapi satu rantin tu kering. Oleh kerana sifat penghidup tak pi ke rantin tu. Begitu juga kita manusia. Ya. Roh kita ni penuh dalam badan kita. Tetapi apabila dia keluar sikit, dia akan jadi lumpuh sebelah kaki contohnya. Lepas tu kalau dia keluar habis, mati. Itu hak manusia. Macam mana sifat hayat kita manusia? Wallahu alam. Lebih-lebih lagi lah hakikat hayat Allah Ta'ala yang maha termulia itu seorang pun tidak dapat ketahui. Seorang pun tak dapat ketahui. Jadi kita beriman Allah Ta'ala ada hayat, sifat penghidup, ada di diri Allah itu sedia, tak sama dengan makhluk, sempurna dan kekal hayat Allah itu selama-lama. Tidak binasa. Adapun kita ni semua akan binasa. Sekarang hayat ada dalam tubuh badan manusia. Sampai satu masa dia akan keluar. Maka kita akan mati, kita akan binasa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Yang kekal hanyalah Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Ta'ala itu kekal. Hayat Allah pun kekal. Jadi hakikat hayat tidak dapat kita ketahui. Bahkan walaupun tak dapat ketahui, bahkan tetap seperti tersebut. Yakinlah mesti Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Tidak mati sekali-kali. Habis. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, sifat hayat, ia Allah hidup. Maka mesti Allah Ta'ala itu hidup kerana Allah ada hayat. Iaitu hayat Allah sah pada kiraan akal ia Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang lain. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, maka kita boleh terima Allah Ta'ala ada sifat yang lain. Allah Ta'ala hidup, tentulah ada khudrah, ada iradah, ada ilmu, ada sama', ada basar, ada kalam, dan sifat-sifat yang lain. Kerana Allah hidup. Maka ini orang panggil cara kita berfikir sahaja. Macam mana kita fikir? Allah hidup. Tentulah Allah Ta'ala ada sifat yang lain. Allah Ta'ala hidup, mestilah ada sifat yang lain. Contohlah kita ni. Macam mana? Pernah tak kita pergi di perkuburan, kita kata, hey mayat, makit ni, hari ni ada kuliah pakat masuk. Google Meet. Makit. Tak, kita cakap lagu tu. Pasal apa? Mati dah orang tu. Apabila mati seseorang, maka habislah sifat dia tu. Qudrah pun tak ada dah di dia. Sama' pun tak ada dah dia. Basar pun tak, yang dikatakan qudrah, iradah. Semua dah tak ada di dia. Kerana seseorang itu telah mati.
Tetapi akidah kita, orang mati ini berpindah alam daripada alam dunia kepada alam barzah. Di alam barzah mereka tetap hidup. Mereka boleh dengar apa yang diperkatakan. Itu i'tiqad, keimanan kita. Baik. Itulah almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dia berhajat untuk perkuburannya, makamnya tepi dengan Ma'had Tahfiz. Supaya dia kata dia boleh mendengar ahli-ahli Al-Quran membaca Al-Quran dan dia dapat dengar di alam barzah sana. Jadi perkuburan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam tepi Tahfiz. Itu pikiran. Daripada pikiran yang tajam. Orang yang nampak dengan mata hati akan kehidupan di alam barzah sana. Guru kita rahimahullahu ta'ala yang telah meninggalkan kita, yang sangat kita rasa kehilangan, rasa begitu mendalam dalam hati kita dengan kehilangan seorang murabbi ummah, murabbi yang kamil, yang sempurna mendidik ummah dengan ilmu yang kukuh, kemudian dengan cara adab yang diajar, metod yang diajar mengikut kefahaman Imam Ghazali dan Syekh Abdul Samad Palembang dan guru-gurunya yang lain rahimahullahu ta'ala. Baik. Iaitu hayat Allah itu sah. Boleh terima pada kiraan akal, yakni akal kita. Ia Allah bersifat dengan segala sifat yang lain. Allah hidup, maka sudah tentu sifat yang lain ada pada diri Allah Ta'ala. Tidaklah pada hakikat. Ini bukan syarat secara hakiki. Bukan ikut tertib, kerana sifat Allah tidak ada tertib bilangan yang khusus. Sifat Allah semuanya sama qadim. Tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Bukan bermakna mula-mula ada hayat, lepas tu barulah ada qudrah iradah. Bukan. Ini hanyalah cara kita berfikir. Dah kita yakin Allah Ta'ala tu hidup, maka tentulah ada sifat yang lain juga. Gitu. Kerana kesemua sifat Allah Ta'ala itu, yang maha termulia itu, qadim, semuanya sedia, bukan baharu. Bukan ada tertib bilangan yang tertentu, tidak ada. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan hayat, iaitu mati. Subhanallah, Allah tidak mati sekali-kali. Allah hidup, Allah tidak mati sekali-kali. Maka Allah Ta'ala nak bagi kita kenal dia, maka Allah Ta'ala bagi hidup kepada kita. Tu Allah Ta'ala nak bagi kita kenal Allah Ta'ala. Macam mana? Allah Ta'ala letakkan sifat hayat di roh kita, manusia. Maka kita hidup. Waktu bekerja, berjaga pun kita hidup. Waktu kita tidak bekerja, lena pun kita hidup. Kita tidak pun kita hidup. Ini membuktikan yang hidup itu Allah Ta'ala yang memberi kehidupan kepada kita. Sebab di waktu kita bekerja, kita hidup. Di waktu tidak bekerja, kita duduk lena pun kita hidup. Maknanya, hidup ni bukan kita bagi hidup. Allah yang menghidupkan kita. Itu wajib kita yakin. Adanya Allah. Maka Allah Ta'ala memberi kehidupan kepada kita untuk meyakini hayat Allah Ta'ala itu pasti. Allah Ta'ala mesti hidup. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala yang bersifat dengan kesempurnaan yang mengadakan kita. Mana nas, mana dalil menunjukkan Allah Ta'ala itu hidup, tidak mati. Firman, dalil di atas yang demikian itu, Allah hidup, tidak mati. Firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut.
wa tawakkal, dan berserahlah kamu ala, ke atas, hayyil ladzi, Tuhan yang hidup, alladzi, yang la yamut, yang tidak mati. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, artinya berserah olehmu ya Muhammad, iaitu kita semua hamba Allah Ta'ala, di atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati sekali-kali. Itu kita berserah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Kita ahlu sunnah wal jamaah diajar akidah yang lengkap. Contoh, apabila kita sakit, kita berusaha. Pergi jumpa doktor, makan ubat. Itu ikhtiar usaha namanya. Lakum makasabtum, bagi kamu apa yang kamu usaha. Tetapi ingat, bukan ikhtiar usaha kita yang merubahkan kita, tetapi Allah secara mutlak yang mengubah segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Tapi jalannya kita ambil asbab, ikhtiar dan usaha. Kalau kita ikhtiar usaha, Allah Ta'ala izin, maka berjaya. Kalau tak izin, walaupun sehebat mana ikhtiar usaha sekalipun, tidak akan berjaya. Contoh macam mana? Kita ada duit banyak. Kita ni ada duit banyak. Pergi hospital swasta. Contohnya umur kita 90. 90 lebih. Kita duit banyak. Kita kata nak berapa? 50,000. Lah kita bayar. Contoh. Lepas tu, sampai takdir masanya 3 hari kita tetap akan mati. Telah ditentukan oleh Allah. Maka walaupun sehebat mana ikhtiar usaha kita sekalipun, kalau sampai masa tetap ikhtiar usaha kita itu tidak berjaya. Dan yang pastinya, hak yang menang itu sebalik ketentuan Allah berbanding dengan ikhtiar usaha kita. Tetapi walaupun kita ikhtiar usaha itu kecil, contohnya kita pergi hospital, biasa. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak menghendaki kita hidup lagi 3-4 tahun, maka tetap kita ikhtiar usaha itu diizin oleh Allah, maka kita percaya. Alhamdulillah. Itu kembali kepada kehendak dan perbuatan Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kerja kita, apa yang Allah Ta'ala nak, Allah buat. Apa yang Allah Ta'ala tak nak, dia tak buat. Maka kita orang beriman ni tenang. Semuanya kita serah. Kerana apa? Kita yakin, kitanya telah ditentukan segalanya. Maka kita memohon doa kepada Allah Ta'ala supaya kita ni berada di dalam, sentiasa dalam keadaan taat, kebaikan, beriman. Hak tu je. Kita berdoa, kita ikhtiar usaha. Kemudian kita yakin semuanya Allah Ta'ala yang memberi kesan, memberi perubahan. Dan ketika itu kita berserah kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu hidup, tidak mati sekali-kali. Kita berserah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Contohnya kita ni pelajar. Kita belajar dengan guru kita. Dengan asbab itu kita mendapat ilmu. Maka apabila kita mendapat ilmu, hakikatnya Allah yang memberikan kepada kita. Ada orang yang belajar tak faham. Ada yang belajar faham. Yang memberi faham ialah Allah. Guru itu hanyalah asbab, menunjuk jalan kepada kita. Maka apabila kita nak ilmu, maka kita belajar dan berserah kepada Allah Ta'ala. Kerana guru kita akan mati. Guru kita kesemuanya akan mati. Maka kita berserah kepada Allah. Untuk mendapat ilmu kepahaman ini, kita berserah kepada Allah Ta'ala. Selagi dia ada, kita belajar. Apabila dia tak ada, kerana manusia itu pasti mati. Maka dalam menuntut ilmu ni kita serah kepada Allah. Kita hanyalah belajar. Yang memberi faham hanyalah Allah. Gitu.
Baik. Maka kita belajar pula dengan guru yang lain. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala menggantikan kepada kita seorang murabbi yang zahir untuk menggantikan guru murabbi yang telah meninggal dunia. Habis itu. Baik. Contoh macam saya, almarhum Tok Il Saleh meninggal. Nak belajar dengan siapa pula? Allah Ta'ala bagi pula guru-guru yang lain. Seperti Baba Khairul, seperti almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sekarang, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam meninggal. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Siapa pula yang akan mendidik kita seperti Syekh Ahmad Fahmi Zamzam? Itu mengikut jodoh kerohanian kita. Maka sekarang ini yang dekat di hati guru yang memimpin itu, di antaranya yang masih ada, iaitulah Baba Ismail Sepanjang Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Sama perwatakan seperti almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kemah dengan ilmunya, kemah dengan adab suluk perjalanannya kepada Allah Ta'ala, lengkap dan sesuai dengan keadaan kita, maka itulah jodoh kita untuk menemu seorang guru untuk memimpin kerohanian kita. Habis. Allahu Akbar. Jadi kita berserah kepada Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Habis. Ini menunjukkan kita ni lemah. Ini menunjukkan kita ni manusia yang kerdil, yang lemah. Yang sempurna itu hanyalah Allah yang ada, yang sedia, yang kekal, yang tidak sama dengan makhluk yang ada dengan sendiri. Yang bersifat dengan asa, tidak berbilang. Dan bersifat dengan hayat yang sempurna. Hayat Allah Ta'ala itu sedia dan kekal, sempurna, sehingga bila-bila. Inilah Allah yang kita mengabdikan diri kepadanya. Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala memberi kepada kita iman. Atau dalil di atas yang demikian itu, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, tidak mati itu. Iaitulah baharu alam ini. Ini perlu kepada kita fikir. Mana bukti kata Allah hidup? Adanya alam, berubahnya alam ini. Tadi malam, lah siang. Kita tak ada dulu, Allah Ta'ala mengadakan kita. Kita ada sekarang, kita akan binasa, mati. Siapa yang matikan kita? Allah yang bersifat dengan hayat yang sempurna. Jadi kalau Allah mati, sudah tentu alam ini tidak ada. Allah mati, tentulah, kalaulah Allah mati, sekiranya Allah Ta'ala mati, tentulah alam ni tak boleh ada. Mustahil. Subhanallah. Kita wajib beriman. Allah tidak mati sekali-kali. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Iaitulah perhidup. Habis. Kedelapan, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Artinya arti ilmu mengetahui ataupun pengetahuan. Jadi di antara akidah yang wajib kita imani, iaitulah mesti Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Kerana ada nas di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala itu dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Jadi Allah Ta'ala ada ilmu. Mesti Allah Ta'ala ada ilmu. Tidak jahil sekali-kali. Jadi Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan. Kita terjemah kepada bahasa Melayunya. Pengetahuan. Iaitulah sifat yang qadim. Iaitulah sifat yang ada, yang qadim. Ilmu ni ada di diri Allah. Dan ilmu Allah Ta'ala itu sedia. Bukan baharu. Yang berdiri yakni ada, yang ada ilmu itu pada zat Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu ada di diri Allah Ta'ala itu. Contoh kalau makhluk, manis ada di gula. Itu mudah. Masin ada di garam. Sifat ilmu Allah yang sempurna itu
ada di diri Allah. Sedia, bukan baharu. Tambah lagi, tidak sama dengan makhluk. Ilmu Allah Ta'ala itu sempurna, lagi pula kekal selama-lama, tidak binasa. Tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat ilmu Allah Ta'ala. Walaupun tak dapat ketahui, tetapi tetap seperti yang tersebut. Mesti macam tu. Adanya ilmu di Allah, sedia, sempurnanya ilmu Allah, tidak sama ilmu Allah dengan ilmu makhluk, dan ilmu Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa selama-lama. Ilmu Allah sempurna, ilmu kita ni kurang. Penuh dengan kekurangan ilmu makhluk ni. Kenapa kata kurang? Tengok. Kita nak tahu, kena belajar. Kalau tak belajar, tak tahu. Apa saja nak belajar, kena tahu. Contoh, kita nak buat Google Meet. Kita kena belajar nak download macam mana, lepas tu nak buat macam mana, nak setting macam mana, nak masuk, nak keluar macam mana, nak bercakap kena tekan mic macam mana. Kena belajar. Kalau kita tak belajar, makhluk kita tak tahu. Dan terkadangnya kita belajar dengan guru. 10 tu guru ajar. Bukan semua kita faham. Terkadangnya faham 7, 3 lagi tak. Kemudian yang faham, bukan semua ingat. Kadang-kadang 4 ingat. Hak 7 tu 4. 3 lagi lupa. Gitu. Jadi, ilmu kita ni penuh dengan kekurangan. Adapun ilmu Allah bersifat dengan kesempurnaan. Kamal, sempurna. Baik. Jadi kita yakin adanya ilmu di Allah yang maha termulia. Ilmu Allah Ta'ala sempurna. Ada di diri Allah, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk ilmu Allah Ta'ala itu. Dan kekal ilmu Allah selama-lama, tidak binasa. Adapun hakikat ilmu Allah Ta'ala tak dapat kita ketahui. Bukan kata ilmu Allah Ta'ala, ilmu kita pun kita tak dapat ketahui. Wallahu alam. Apabila kita belajar, dengan proses kita memikir, dengan nur Allah Ta'ala pancarkan di akal, maka dapat dipahami akan ilmu. Dan ilmu itu berada di dalam dada seseorang. Macam mana ilmu? Wallahu alam. Kalau tahu ilmu kita macam mana, senang. Ni tak tahu. Doktor belah dada orang pun sekalipun, macam mana ilmu manusia? Nampak ke dalam dada manusia, dalam hati manusia? Tak nampak. Macam mana ilmu manusia? Wallahu alam. Itu baru manusia. Lebih-lebih lagi Allah yang maha termulia itu. Kerana ilmu ni bukan satu bentuk yang boleh dilihat. Kalau boleh lihat, senang. Macam kita tengok satu benda, perhiasan di depan kita yang berukir. Oh, ni perhiasan yang berukir. Nampak ukiran-ukiran dia. Ilmu bukan macam tu. Kalau macam tu, senang. Macam mana kata senang? Seorang ulama mati, kalaulah ilmu tu dia bersifat seperti mana benda, senang. Kita operate dada ulama yang mati tu, kita ambil sifat dia, bubuh di kita. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Pak tok guru, anak belum tentu menjadi ulama. Belum tentu. Nak jadi ulama, dia kena belajar. Walaupun ayahnya tok guru, belum tentu anak menjadi tok guru. Kerana nak menjadi guru ini, dia kena belajar. Belum tentu. Ilmu ni tak dapat diwarisi, melainkan kena belajar. Begitu. Kalau harta boleh kita ambil. Dia meninggalkan tanah. Boleh kita beda. Tetapi ilmu tak boleh beda. Dia kena belajar. Macam mana ilmu manusia? Wallahu alam.
Lebih-lebih lagi, Allah Ta'ala yang maha termulia. Tak dapat kita ketahui hakikat ilmu itu. Walaupun tak dapat kita ketahui, tetapi tetap seperti yang tersebut. Yakinlah kita Allah Ta'ala di dirinya yang sempurna itu ada sifat ilmu. Ilmu Allah sedia, sempurna, tidak sama dengan makhluk dan kekal, tidak binasa. Habis. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan inilah sifat ilmu. Ia Allah mengetahui segala perkara. Jadi Allah Ta'ala tahu semua benda kerana Allah Ta'ala ada ilmu di dirinya. Maka sudah tentu semua maklumat di dalam pengetahuan Allah Ta'ala yang maha termulia itu. Sama ada perkara yang wajib. Allah Ta'ala tahu semuanya. Diri Allah. Seperti zatnya diri Allah. Dan segala sifat-sifatnya Allah. Allah Ta'ala tahu. Kita manusia pun kita tahu sikit-sikit. Apa yang ada pada diri kita. Apa yang tak ada pada tubuh badan kita. Contoh. Kulit kita gelap. Tak ada cerah. Di kita ni kita tahu. Apa sifat yang ada, apa yang tidak ada kekurangan pada kita, kita tahu sedikit-sedikit. Tapi bukan semua. Bukan semua. Kenapa kata bukan semua? Pergi cek di hospital. Oh. Mai kali ni dia tak ada penyakit apa. Alhamdulillah, cek. Kita minta simpang lah. Contoh. Pi pula kali yang kedua, oh dia kata ni ada penyakit ni, penyakit ni, penyakit ni, penyakit ni. Weh, kita rasa sihat je tapi ada sakit. Itu bahaya. Maknanya kita tak tahu semua apa yang ada pada diri kita. Tetapi Allah yang maha termulia itu mengetahui segala-gala dengan yakin, dengan hakikatnya mengetahui satu persatu dengan detail. Allah Ta'ala mengetahui benda yang wajib, diri dan sifatnya dengan sempurna di dalam ilmu Allah, di dalam maklumat, di dalam ilmu Allah Ta'ala itu. Atau perkara yang mustahil, Allah Ta'ala tahu. Apa yang tidak diri Allah Ta'ala. Seperti segala sifat kekurangan di atasnya tidak ada, Allah Ta'ala tahu tidak ada kekurangan pada Allah Ta'ala itu. Atau perkara yang harus seperti sekalian makhluk ini. Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tetapi apa yang Allah Ta'ala buat kepada kita, pasti semuanya ada hikmah. Abu Ya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, rahimahullah, dia kata orang yang sakit ketika nak meninggal itu bukan sakit free-free. Tetapi ada pasal dia. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala nak mengingatkan kita kepada dia. Maka kasih sayang Allah dalam tu. Maka sempat kita bertaubat. Sempat kita zikrullah mengingati Allah. Maka orang yang mati dalam mengingati Allah itu mulia pada hakikatnya. Zahir sakit kita tengok teruk. Tapi hakikat ada kasih sayang di dalam musibah itu. Sempat bertaubat. Sempat mengingati Allah. Tapi kalau duduk sihat-sihat, dia lupa. Contohnya makan roti canai. Makan roti canai, pum. Serangan jantung mati. Tak dan nak bertaubat. Tak sakit. Nampak mati mudah. Tetapi tak sempat bertaubat. Tapi seorang ni hakikatnya nampak teruk sakit. Tetapi sempat bertaubat dan ingat Allah Ta'ala. Maka lebih lagi lah orang yang mati mengingati Allah walaupun dalam keadaan dia ditimpa sakit. Gitu. Jadi orang yang ada iman, alhamdulillah, duduk dalam keadaan tenang, duduk dalam keadaan sentiasa tenang. Sebab kita meyakini rahmat Allah Ta'ala itu sentiasa bersama dengan kita walaupun kita sakit. Ada kebaikan hikmah yang besar yang kita nampak dengan mata hati keimanan kita. Habis itu. Baik. Yakni nyata
Bagi Allah Ta'ala segala perkara yang tersebut, semua Allah Ta'ala tahu. Sama ada perkara wajib, perkara yang mustahil tidak ada pada Allah dan sekalian makhluk yang harus ini. Allah Ta'ala telah tahu. Bila? Pada azali lagi. Bukanlah baharu. La ni jadi apa? Allah Ta'ala tahu sejak pada azali. Saat lagi esok lusa nak jadi apa? Telah di dalam ilmu Allah Ta'ala sejak daripada azali lagi. Baik. Inilah dikatakan takluk ilmu yang tanjizi qadim. Semua maklumat di dalam ilmu Allah Ta'ala sejak daripada azali lagi. Baik. Jadi ada dikatakan amalan-amalan sekiranya kita taat kepada Allah, hati kita bersih, terkadang dengan asbab beramal, maka terkadang Allah Ta'ala memberi tahu kepada kita akan perkara sebelum daripada perkara itu terjadi. Ni orang tua-tua dulu-dulu Allah Ta'ala lagi, kebanyakan mereka itu dapat kerana hati mereka bersih. Contoh, macam mana? Masuk satu kedai. Apabila masuk satu kedai, contohnya makanan yang dijual kepada kita tu ada unsur-unsur perkara yang tidak baik, seumpama pelakih syihir. Maka apabila orang yang bersih hati ni Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka ni rasa tak berapa sedap. Takdir Allah Ta'ala kita rasa sedap tu. Dalam nak suap kita nak makan ni. Contoh orang pekerja dia nak bagi ayak dekat kita. Terjatuh, terpelantin pinggan kita. Jatuh makanan tu. Maka dalam hati kita tak payah dah ambil makanan kali yang kedua. Oleh kerana kali yang pertama kita rasa tak sedap hati. Kali yang kedua Allah Ta'ala tunjuk zahir kepada kita makanan itu terjatuh. Sudah pasti Allah Ta'ala memberi isyarat kepada kita. Maka teruslah kita beredar dan kita cari kedai lain ketika kita ni di dalam keadaan musafir contohnya. Bukan sahaja begitu. Bahkan terkadangnya Allah Ta'ala zahirkan macam almarhum Tok Isaleh rahimahullah pada satu hari Jumaat kuliah di pondok dihidangkan sarapan pagi, kemungkinanlah ada yang nak test ataupun nak menghantar benda-benda yang tak elok. Tiba-tiba apabila dituang air, cawan itu elok, memanglah kualitinya baik. Tiba-tiba tak pernah terjadi apabila tuang tu meletup, bunyi pom, pecah cawan tu. Maka tu kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga apa yang tak baik itu tak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Allah Ta'ala tunjuk, Allah Ta'ala zahirkan kepada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu. Habis. Jadi, terkadangnya dia tahu bila nak meninggal dunia. Dia tahu bila nak meninggal dunia. Ini share pengalaman. Baru ni ada seorang orang perempuan ni dia nak meninggal dunia. Maka dia panggil anak-anak dia. Dia nasihat, abang jangan bergaduh dengan adik-adik. Abang jangan bergaduh dengan adik-adik, dia nasihat. Lepas tu dia nasihat pula kepada anak dia. Kalaulah ayah hampa ni nak kahwin lain, maka carilah dekat abah ni perempuan yang tidak ada anak. Dia pesan semua. Dan apa yang dia pesan tu jadi. Kemudian sebelum dia meninggal itu, dia suruh pi tempah keranda. 2 hari sebelum dia meninggal, menantu dia pi tempah dah keranda. Pi tempah dah kapan. Dan panggil dah tukang korek liang 2 hari sebelum meninggal. Kemudian dia kata hari ni dia nak pi. Dia ingat semua.
maka takdirnya Allah Ta'ala ambil dia dalam keadaan ingat dan tahu akan dia nak pi kepada Allah Ta'ala. Dan dia diberi izin oleh Allah Ta'ala mengucap dengan begitu jelas, asyhadu an la ilaha illallah. Apabila dia nak sebut, wa asyhadu anna Muhammadan, meninggal dunia. Terkadangnya Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba yang bersih hatinya mengetahui akan apa yang akan berlaku satu ketika nanti. Allah Ta'ala bagi. Ni orang panggil firasat mukmin. Rasa orang mukmin itu terkadangnya Allah Ta'ala kurniakan. Seperti Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Yamani. Dia telah mengarang kitab tahun 2015. Dia kata akan adanya virus corona. Tu 2015 dia karang. Ternyata pada tahun 2019 Allah Ta'ala zahirkan virus itu. Ini Allah Ta'ala buka terkadangnya apa yang tidak diketahui kepada hamba Allah Ta'ala. Ini kerana dekatnya hati mereka awliya dengan Allah dan bersih hati mereka sehingga kan Allah Ta'ala membuka sedikit perkara supaya didedahkan kepada mereka untuk ketahui. Tetapi bukan semua. Kerana ilmu kita ni manusia terbatas. Tetapi Allah mengetahui segala-galanya. Semua sejak daripada azali. Walaupun perkara itu belum berlaku. Macam mana perkara belum berlaku? Allah Ta'ala dah tahu. Kerana semua ni dalam plan, ketentuan, iradah Allah sejak daripada azali lagi. Itu Allah Ta'ala tahu. Sampai masa Allah Ta'ala buat jadilah. Maka semua Allah Ta'ala tahu. Walaupun tak jadi lagi benda tu. Habis tu. Baik. Maka hikmah Allah Ta'ala buat tak tahu tu kepada kita. Banyak hikmah. Pasal apa? Contoh kalau Allah Ta'ala dedahkan dia ni mati esok. Hari ni tak buat kerja apa dah. Tu kita tak tahu. Supaya lancar kerja kita di dunia ni. Kalau tak fasik. Fasik dunia ni. Kalau tahu ilmu hak yang diketahui oleh Allah, fasik. Orang tak buat kerja habis. Contoh dia tahu dia mati esok. Hari ni orang panggil mesyuarat, dia tak payah. Dia kata tak boleh lah, esok aku mati. Tak. Allah Ta'ala tak dedah macam tu. Kalau tak fasik dunia. Almarhum Syekh Abdul Majid rahimahullahu ta'ala, Mursyid Diraja Mufti Kedah, Syekh Abdul Majid. Dia pergi mesyuarat di Menara Zakat, meninggal dunia dalam mesyuarat. Kerana apa jadi macam tu? Kerana dia tidak mengetahui bila ajalnya. Dia meninggal dalam mesyuarat. Mulianya Allah Ta'ala buat kepada ulama mati dalam keadaan khidmat kepada agama. Meninggalnya dia dalam keadaan mesyuarat di pejabat zakat. Husnul khatimah. Kita macam mana? Minta juga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil husnul khatimah. Ya Allah, persudahkanlah kami dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Itu kita minta. Karena kita tak tahu macam mana. Bila. Oleh kerana tak tahu bila tu kita kena buat persiapan lah ni. Janganlah khalid kepada Allah Ta'ala. Ni kadang-kadang umur 70 dah duk seronok lagi. Bukan tak boleh seronok. Seronok terlajak lagi ni. Mengaji pun tak lagi. Solat pun lintang pukang lagi. Zikir tidak ada lagi. Rumah kata pi, kubur kata mari. Belum sedar lagi. Maka kita berdoa lah. Supaya Allah Ta'ala sedarkan kita.
Dan mereka yang belum sedar daripada kalangan adik-beradik kita. Pi ke sana ke sini, melancung. Tak sedar diri. Berdoalah supaya mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga kita yang sudah berada di atas jalan ini pun takut. Wallahu alam. Bagaimana hujung akhir kita. Dan walaupun takut, kita husnuzan, baik sangka kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Macam mana? Tok Uwais Soleh rahimahullah. Tok Uwais Soleh Syekh. Dia kata, insya-Allah kebanyakannya orang yang taat, sentiasa taat, insya-Allah matinya pun dalam keadaan baik. Jarang sangatlah dia tu derhaka, kufur, akhirnya iman. Jarang. Ada tapi jarang. Tapi kebanyakannya baik, akhirnya baik. InsyaAllah. Jaranglah jahat, akhirnya baik. Jarang. Kufur, akhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, matilah iman. Jarang. Tapi ada. Maka kita kena ambil hak kebiasaan lah. Taat, moga-moga kita mati dalam taat, dalam iman. Gitu. Istiqamah. Fastaqim kama umirta. Berkekallah kamu seperti mana yang diperintah. Itu semua dalam ilmu Allah kita tak ketahui. Tapi kita harap, kita berdoa dengan penuh kehinaan kita, dengan penuh harapan kita. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Habis. Tu orang panggil penentu segala-galanya. Penentu segala-galanya di antara bahagia ataupun celaka seseorang itu, iaitulah di penghujung. Di penghujung. Kita minta kita ni ditulis, ditentukan oleh Allah sa'id, bahagia. Baik. Dalam keadaan husnul khatimah. Ni kita tak tahu ujung jatuh kita. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman dengan keberkatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis. Tengok tok guru kita. Tok Uwais Saleh. Contohnya. Dia kata selagi ada hayat, ada akal, aku hidup, aku nak mengajak sampai mati. Maka sebelum dia tu koma tak menyedarkan diri, dia mengucap syahadah. Alhamdulillah. Husnul khatimah. Begitu juga Abuya almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. 26 hari bulan 10 dia solat berjemaah. 26 hari bulan 10 juga koma pada ketika itu. 26, 27, 28, 29, 30 meninggal dunia dalam keadaan tidak tinggal solat berjemaah. Dan apa yang beliau hajati diizinkan oleh Allah. Nak mati umur 63, Allah Ta'ala bagi meninggal 63. Allah Ta'ala dia nak Abuya nak meninggal di bulan Rabiul Awal, maka meninggal 23 Rabiul Awal di bulan kelahiran Nabi. Moga-moga Abuya bersama dengan kumpulan yang mendapat syafaat Rasul, dan moga-moga kita bersama dengan beliau di akhirat nanti. Moga-moga dia kenal kita di akhirat nanti. Dia panggil kita nama-nama kita mai. Moga-moga kita di dalam perkumpulan yang mendapat syafaat Nabi. Habis. Kita tak tahu semua ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Cuma kita berdoa supaya kita ni berada dalam kebaikan. Itu ulama. Orang awliya illah, orang-orang yang arif ni, mereka tak bimbang hal lain. Tak bimbang orang nak berjatuh di puaka, orang nak fitnah mereka ke, orang nak hasad kepada mereka ke, orang nak kata apa kat mereka ke, orang nak zalim apa ke, mereka tak takut. Ada makan ke, tak ada makan ke, tak bimbang. Cucu nak balik ke, tak balik ke, mereka tak kisah semua benda tu. Yang mereka kisah ialah rahmat
pandangan rahmat Allah. Mereka takut. Mereka takut Allah Ta'ala memalingkan rahmat daripada mereka sehingga mereka lupa Allah itulah adalah seksa bagi mereka. Yakni mereka takut apabila Allah Ta'ala tak izin bagi mereka itu ingat Allah. Itulah yang menjadi duka, menjadi azab, menjadi sedih bagi mereka. Lupa Allah Ta'ala tu azab. Lupa Allah Ta'ala tu seksa bagi mereka. Maknanya sentiasa pernafasan mereka, hati mereka tung tap jantung tu Allah, Allah, Allah. Pernafasan mereka tarik, buih, Allah, Allah. Hati mereka sentiasa berkekalan ingat Allah Ta'ala. Sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Itulah dalam kitab Matan Ummul Barahin. Perbanyakkan La ilaha illallah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan membuka kepada kita segala rahsia daripada pihak rahsia ketuhanan kepada kita. Baik. Dan wajib. Jadi semuanya Allah Ta'ala tahu sejak daripada azali. Bukan baharu, maka semua maklumat yang Allah Ta'ala tahu ketika azali itu, namanya ta'lu ilmu. Tugas ilmu, kerja ilmu, tanjizi qadim, yang telah lulus sejak daripada azali. Semuanya Allah Ta'ala telah ketahui. Oleh kerana Allah Ta'ala menentu segala-gala, maka semuanya Allah Ta'ala tahu. Dengan ilmu Allah Ta'ala yang sempurna itu. Habis. Baik. Contoh kita ni nak buat rumah. Rumah tak buat lagi. Tapi kita lukis plan dah. Tiang berapa. Pintu kok mana. Tingkap macam mana. Bilik tu nak atok macam mana. Walaupun rumah tak ada lagi, kita tahu dah. Maka sampai masa kita buat macam plan kita tu lah. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala telah ditentukan segalanya, semua makhluk sejak daripada azali. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Maka kehebatan Allah mengadakan semua yang dikehendaki itu lulus, berjaya ke semuanya. Maka sudah tentu apa yang dikehendaki itu Allah Ta'ala tahu segala-gala sejak daripada azali lagi. Habis. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah bersifat dengan lawannya, lawan ilmu iaitu jahil. Subhanallah. Allah tidak jahil sekali-kali. Mesti Allah Ta'ala tidak jahil sekali-kali. Mesti Allah Ta'ala tahu segala-galanya dengan detail, dengan tepat. Termasuk dalam kata jahil itu lupa dan lalai. Tidak ada pada Allah, subhanallah. Tidak ada pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi Allah tidak jahil, tidak lupa, tidak lalai. Tambah lagi, tidak ada zon, tidak ada syak, dan tidak ada waham bagi Allah Ta'ala. Yang ada, semuanya tahu dengan makna yakin. Subhanallah. Tak jahil, tak lupa, tak lalai, tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Yang ada hanyalah ilmu bermakna yakin. Tahu satu-satu ni dengan tepat, dengan detail. Satu-satu. Itu sempurna. Kita ni lekeh. Pasal apa kata lekeh? Apa hak ada di kita pun kita tak tahu habis. Rambut kita berapa lai, hak hitam berapa, hak putih berapa, misai kita hak hitam berapa, janggut kita hak hitam berapa, putih berapa, tu pun tak tahu dah. Bulu kening kita berapa lai, tak tahu dah. Tu maknanya kita ni penuh dengan kehinaan, lekeh, kekurangan manusia ni. Adapun Allah maha tersempurna, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Habis.
Dalil di atas yang demikian itu, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Tidak jahil. Tidak ada makna jahil seperti syak, zon, waham, lupa, lalai. Tidak ada. Yang ada hanya ilmu dengan makna yakin, tahu dengan tepat. Iaitu firman Allah Ta'ala. Wallah, bermula Allah Ta'ala. Bikulli syait. Dengan tiap-tiap suatu alimun, amat mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Ayat ni memberi faham kepada kita, kita kena jadi hamba Allah Ta'ala yang betul. Tak boleh kita berlakon-berlakon. Tak boleh kita berpura-pura. Tak boleh kita hipokrit. Kita kena jadi hamba Allah yang siddiq, yang benar. Walaupun orang tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Kita tak boleh berlakon. Pasal apa? Kita buat dosa, orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tetap tahu. Wajib kita bertaubat. Kita nak taat, orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Wajib kita kena menjaga taat kita. Ini baru main sifat ihsan. Apabila kita kenal Allah Ta'ala, maka ihsan tu main lah kepada kita. Maka tentulah kita menjaga adab. Kerana kita tahu Allah Ta'ala itu mengetahui. Walaupun orang tak tahu. Kita buat dosa seorang-seorang kita. Kita kena bertaubat. Kerana Allah Ta'ala tahu walaupun orang lain tak ketahui. Ya. Taat pun begitu juga. Jangan depan orang kita solat baik. Tapi belakang orang kita sembahyang laju-laju. Maka itu tidak baik. Itu tidak beradab. Maka kita kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Maka kita kena jadi hamba Allah Ta'ala yang benar. Kita buat dosa, kita bertaubat. Kita taat. Sama ada depan orang, belakang orang. Sama sahaja kita menjaga adab kita. Kerana orang tak boleh bagi manfaat mudarat. Yang beli manfaat mudarat Allah Ta'ala. Maka kita perbaiki ibadah kita. Maka orang tanya, sekarang saya dah pencen. Apa saya nak buat? Maka kita jawab, di masa pencen inilah cari peluang. Yang pertama, baiki amal. Yang kedua, baiki hati untuk kita membawa kepada mati. Baiki amal dan baiki hati kita. Apa baik hati kita, hak mana Allah larang, usaha minta doa, teriak kepada Allah supaya moga-moga Allah Ta'ala buang sifat-sifat kekotoran hati kita. Lepas tu pula, baiki amal kita. Kalau dulu kita beribadah kerana ni, memperelokkan ibadah depan orang, kita bertaubat. Sekarang, sama ada depan orang ke ataupun belakang orang tak tahu ke, wajib kita kena beradab kepada Allah Ta'ala. Bukan ibadah kerana orang. Itu namanya riak. Riak terbatalnya pahala amalan itu. Maka kita usaha untuk mendapat ikhlas. Berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diberikan keikhlasan. Habis. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita bincang hayat. Mesti Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Dalilnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Yang kedua, kita bincang ilmu. Ilmu Allah ada, sedia, sempurna, kekal, mengetahui segala-gala sejak daripada azali. Dalilnya, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala memberi keberkatan dan kepada kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala jadikan nur ma'rifah ke dalam hati kita. Seperti mana Allah Ta'ala memberi nur ma'rifah itu ke dalam hati kekasih-kekasihnya. Moga Allah Ta'ala izinkan nur ma'rifah itu berada dalam hati kita juga. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ala ni'matil imani wal islam. Wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina.
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, lembutkanlah hati kami. Ya Allah, izinlah kepada kami, rezekilah kepada kami supaya nur makrifah itu ditetapkan, dimasukkan ke dalam hati kami, dan ditetapkan nur makrifah itu ke dalam hati kami, dan sentiasa berkekalan nur makrifah itu sehinggalah kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman. Ya Allah, masukkanlah iman ke dalam hati kami, tetapkanlah iman dalam hati kami, dan begitu juga masukkanlah iman dalam hati isteri, dan tetapkanlah iman ke dalam hati isteri kami, dan begitu juga masuklah iman dan tetaplah iman dalam hati cucu anak-anak kami. Masukkanlah iman dan tetapkanlah iman dalam hati cucu-cucu zuriat kami keseluruhannya sehinggalah kepada hari kiamat. Dan begitu juga masuklah iman dalam hati sahabat dan tetapkanlah iman dalam hati mereka. Dan ya Allah, selamatkanlah segala iman kami. Kerana pada hari ini penuh dengan fitnah akhir zaman, Engkau peliharalah iman kami dengan keberkatan junjungan kami, junjungan mulia kami Nabi SAW. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Sama ada penyakit zahir dan penyakit batin. Ya Allah, di antara kami ini ada masalah, selesaikanlah masalah kami. Ya Allah, di antara kami ini ada yang hutang, sempurnakanlah dan selesaikanlah hutang-hutang kami. Ya Allah, di antara kami belum menghabisi ilmu fardu ain, maka permudahkanlah kami untuk belajar ilmu fardu ain, sehingga sebelum kami meninggal dunia, maka sempurnakanlah kewajipan-kewajipan ilmu yang wajib kami pelajari. Semoga kami dapat beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, guru kami telah meninggalkan kami, maka Engkau rahmatilah mereka, ampunlah dosa-dosa mereka, berilah nikmat kepada mereka. Dan begitu juga ayah dan ibu kami yang ada di antara kami kehilangan ayah dan ibu yang telah berada di alam barzah, ampunlah dosa mereka, perluaskanlah kubur mereka dan berikanlah nikmat kepada mereka di alam barzah sana. Ya Allah, di saat kami meninggal dunia, Engkau kurniakanlah kepada kami untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Di saat kami di alam barzah nanti, ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami untuk menjawab soal munkar dan nakir, dan kurniakanlah kepada kami rahmat supaya kami mendapat nikmat di alam barzah dan di akhirat nanti, ya Allah. Dalam keadaan huru-hara, Engkau ketemukanlah kami dengan guru-guru kami dan bersama dengan Rasul kami, supaya Engkau izinkan kepada Rasul kami untuk memberi syafaat pertolongan kepada kami. Dan moga-moga kami dapat minum air telaga Haud dan telaga Kausar Nabi kami. Dan moga-moga kami dapat mentiti sirat dengan keadaan selamat. Allahumma sabbiq aqdamana ala sirat. Allahumma sabbiq aqdamana ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah tapak kaki kami di atas titi sirat. Dan ya Allah, selamatkanlah kami. Janganlah kami ini dijatuhkan ke dalam neraka. Tolonglah kami ya Allah. Dan moga-moga kami dapat masuk syurga dengan rahmat, kasih sayang dan keberkatan junjungan mulia kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga yang sakit di antaranya Tuan Haji Zainon Taman Ria, Sungai Petani, yang tengah berada dalam hospital oleh kerana COVID, moga-moga diberi kesihatan yang sempurna seperti biasa dan sihat dan dapat meneruskan ibadah seperti biasa, dan kita yang lain semoga diberi kesihatan yang sempurna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. ونور الأبصار